أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وقليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung lagi pembacaan kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Ada masalah teknikal sikit. Masalah teknikal Facebook. Dan insyaAllah kita cubalah setakat mana yang boleh. Jadi dalam siri kita pada hari ini, tajuk kita adalah bab azab kubur dan keperitannya. Kita masih lagi dalam Tanbih Al-Ghafilin dalam tajuk yang baru, bab yang baru, iaitu bab ketiga, bab azabul qabr, bab azabul qabri wa syiddatihi. Al-Khalil وشدته. الخليل بن أحمد حدثنا ابن معاذ حدثنا حسين المروزي حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن المنهل ابن عمرو عن البراء ابن عازب قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحق بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به الأرض يعني يحفر به الأرض فرفع رأسه قال. Jadi ini satu hadis yang diriwayatkan dengan latar belakang cerita. Jadi Bara' bin Azib telah menceritakan kepada kita. Bara' ni dia ada beberapa hadis yang diriwayatkan daripada dia tentang azab kubur. Jadi diriwayatkan daripada dia bahawa mereka telah menghadiri jenazah seorang sahabat daripada kalangan Ansar, daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, bersama dengan Nabi SAW. Kemudian mereka pun duduk, Nabi pun duduk dan mereka pun duduk di sekitarnya. Duduk tak bergerak, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Maksudnya mereka duduk diam, duduk tafakkur, duduk diam. Dan di tangan Nabi SAW ada satu kayu yang Nabi duduk kait tanah ataupun gali-gali duduk tusuk tanah. Dan Nabi SAW mengangkat kepalanya dan berkata, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Nabi sebut 2 kali, 3 kali. Nabi kata, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Maksudnya, berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Nabi suruh kita ulang beberapa kali. Nabi SAW mengulangnya beberapa kali. Nabi suruh kita minta perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Jadi sebab tu kita kena baca selepas solat, Allahumma ajirna minal azabil qabr. Allahumma ajirna ka, Allahumma inna nasta'izka, Allahumma na'udzubika ka min azabil qabr. Kena baca. Kemudian Nabi pun bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, al-mu'min, yang beriman, idza kana fi iqbal min al-akhirah, pada mula-mula masuk ke alam akhirat, wa inqita' min ad-dunya, dan terputus daripada dunia, mana kita punya kita panggil gap antara akhirat
nak masuk ke akhirat dengan nak berpisah daripada dunia. Kita duduk di satu kita panggil persempadanan antara akhirat dengan dunia. Nazalat ilaihi malaikah, akan turun para malaikat, bidul wujuh, putih wajah mereka. Wajah-wajah malaikat itu putih, ka'anna wujuhihim asyams, seolah-olah wajah mereka itu seperti matahari. Wa ma'ahum kafanun, dan mereka bawa satu kain kafan, min akfanil jannah, daripada kain-kain kafan syurga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan wangian daripada wangi-wangian syurga. Fajlisuna minhu maddal basar. Jadi dia pun duduk dengan orang itu maddal basar, sepanjang sejarak penglihatan. Thumma yaji'u malakal maut, kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlis 'inda ra'sih, lalu duduk di dekat kepala si mati. Malaikat duduk ramai ni mengelilingi dia, dan datang malaikat maut di kepalanya. Fayaqul, lalu malaikat maut pun kata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah engkau, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, kepada keampunan Allah dan ridhanya. Qal fatakhruj, Nabi SAW pun bersabda, maka keluarlah roh itu ataupun nafs itu. Wa tasilu kama tasilul qitrah min as-saqa, dan keluarnya seperti mana keluar air daripada kendi nak bertuang bagi orang minum tu. Kendi ataupun cerit, dia keluar perlahan-lahan. Fa ya'khudhunaha, lalu malaikat-malaikat pun menyambut roh tu tadi. Wala yad'unaha fi yadihi tarfatu 'ainin hatta ya'khudhunaha fayaj'alunaha fi dhalika al-kaf wal hanud. Lalu tidaklah dibiarkan sekelip mata pun daripada tangan mereka itu untuk roh itu dikafankan dan simpan ataupun kerandakan. Wa yakhruju minha ka'atyabu hanud, wangi-wangian. Wa yakhruju minha ka'atyabu nafhatum misk, dan keluar daripada roh itu tadi wangian sewangi haruman kasturi, yang paling harum sekali yang ada di atas muka bumi. Fa yas'aduna biha, lalu dibawalah jenazah roh ini tadi naik ke atas. Fala yamurruna biha 'ala al-mala'i min al-mala'ikati illa qalu, dan tidaklah roh ini lalu daripada kalangan malaikat akan berkata, ma hadhihi ar-ruh at-tayyibah, roh siapakah yang wangi kayak ini? Wa yaqulun fulan bin fulan. Jadi malaikat-malaikat yang bawa naik ni pun jawab, dia ni fulan bin fulan, dengan disebut namanya yang paling baik sekali. Kemudian sampai ke langit dunia, minta izin untuk naik, lalu dibukakan bagi mereka. Thumma yantahuna biha ila as-sama'i dunya fayastaftihuna lahum fayuftahu lahum wa yastaqbiluha wa yashi'uha fi kulli sama'i muqarrabuha ila as-sama' allati taliha hatta yantahu biha ila as-sama'i as-sabi'ah. Lalu dibawa dia naik, semakin naik sampailah mereka sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh. Fa yaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman, uktubu kitabahu fi 'illiyin, tulislah catatan amalnya di kalangan 'illiyin, wa'iduhu ilal ard, dan kembalikan semula dia ke dunia. Minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum,
Daripada tanah itulah, daripada itulah mereka ini diciptakan, dan kepada tanah itulah aku kembalikan mereka. Wa minha akhrujuhum taratan ukhra. Dan daripada tanah itulah nanti mereka akan dibangkitkan semula. Fatu'adu ruh fi jasadihi wa ya'tihi al-malakan. Lalu dikembalikan roh kepada jasadnya dan didatanginya dua malaikat. Fa yaqulani lahu man rabbuka. Dua malaikat ini tanya kepada dia, siapakah Tuhan kamu? Maka orang mukmin ni jawab apa? Fa yaqul rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fa yaqulana lahu ma dinuka. Lalu dikatakan lagi oleh dua malaikat soalan dalam kubur ini, apakah agama kamu? Apakah din kamu? Maka dia yang beriman ini menjawab, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, dan dua malaikat ini tanya lagi kepada dia, ma taqulu fi hadzal rajul alladhi ba'atha fikum? Apakah yang kamu ungkapkan pada lelaki yang telah diutuskan kepada kamu ini, iaitu Rasulullah SAW? Fayaqul huwa Rasulullah. Dia pun mengatakan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan, dan dua malaikat ini terus bertanya lagi, wa ma ilmuka, apakah ilmumu? Fayaqul qara'atu kitab Allah Ta'ala, aku telah baca Al-Quran. Wa amantu bih, dan aku beriman dengan Al-Quran. Wa saddaqtuhu, dan aku membenarkan Al-Quran. Lalu datanglah satu seruan, sadaqa abdi, daripada Allah Azza Jalla, telah benar hambaku. Fafrishu lahu firashan minal jannah, bentangkanlah baginya perbaidani ataupun hamparan daripada syurga. Ini nikmat kubur untuk orang beriman. Wa albisuhu libasan minal jannah, dan berikanlah pakaian daripada pakaian syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan buka satu pintu daripada kuburnya itu untuk dia melihat syurga. Fayatihi min rihiha, lalu akan sampai kepadanya angin daripada angin syurga, daripada wangi. Ini syarah apa tambahan dalam hadis, idkhal bil hadis, wa tayyibuha wa yuftahu lahu fi qabrihi madda basarih. Sampai angin syurga, sampai wangi syurga, dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun husnul wajhu tayyibur rih, dan datanglah kepada dia seorang lelaki yang handsome rupa parahnya dan wangi baunya. Fa yaqulu lahu abshir billadhi yasirruk, bergembiralah dengan perkara yang akan mengembirakanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu kan kepadamu, macam baca talqin, tuan-tuan. Hadis ni boleh dijadikan talqin. Dan inilah talqin Nabi pada sahabat Ansar ini. Kalau orang nak cari dalil talqin, kat sini. Fa yaqulu lahu man anta, lalu dikatakanlah kepada dia, siapakah engkau? Fa yaqul ana amaluka salih, akulah amal kebaikanmu. Fa yaqul rubba aqimus sa'ati hatta a'uda ila ahli wa khadami. Dia kata, si mati ni, orang mukmin ini kata kepada malaikat tadi, pada amal salih tadi, ataupun dia kata cepatlah bagi jadi hari kiamat ataupun hari sa'ah, sehingga aku boleh balik berjumpa dengan keluargaku di akhirat nanti, dan juga khadam-khadamku yang akan berada di syurga. Qal wa innal 'abdul kafir, Nabi SAW tersambung hadis ni, wa innal 'abdul kafir idza kana fi iqbalil min al-akhirah wa inqita' min ad-dunya, tetapi orang kafir bila duduk di dalam sempadan yang sama, mana dia dah mati, nazala ilaihi malaikatu minas sama' sudul wujuh, turun malaikat-malaikat daripada langit dengan muka yang hitam.
ma'ahum masuh, dan pegang besi yang panas. Wa yajlisuna minhu maddal basar, dan duduk komun dia. Ramai malaikat macam tu yang mengumuni dia. Thumma yaji'u malakal maut, kemudian datang malaikat maut dan duduk di kepalanya juga. Fa yaqul ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keji, ukhruji ila sakhati min Allah wa ghadabih, keluarlah engkau kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraqa fi a'dha'ih, maka terpisahlah dia daripada anggota badannya. Kullaha, semuanya. Fayanzi'uha kama yanza'u as-safut min as-sawfil mablul, ia seperti mana menarik besi panas daripada bulu kambing yang basah. Dia akan melekit bulu biri yang basah. Jadi memang rentapan itu sangat mengerikan. Jadi roh dia dicabut begitu. Fatataqatta' ma'aha al-'uruq, lalu terputus urat saraf dia, wal 'asab, dan tercabut sendi-sendi dia. Ini ngeri tuan-tuan. Cara cabut nyawa pun berbeza. Tadi macam air keluar daripada ceret, tu pun sakit juga, tapi dia penuh dengan kelembutan dan lancar. Tetapi ini macam rentap bulu besi panas daripada bulu yang basah. Dia cabut urat leher dia, urat darah dia, dan dia cabut sendi-sendi dia. Fa akhadhaha, dan malaikat pun mengambilnya roh tadi. Wa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain, dan tidak lekat sekelip mata pun, hatta ya'khudhaha fa yaj'aluha fi tilkal masuh, lalu diletak pada besi yang tadi. Wa yakhruju minha raihatu ka'antana ar-rihul jifah, dan akan keluar bau yang sebusuk-busuk bau bangkai di atas muka bumi ini. Wa yas'aduna biha, lalu dibawa naik ke atas. Fala yamurruna biha 'ala al-mala'i min al-mala'ikati illa qalu, dan tidak lalu malaikat satu pun malaikat akan kata kepada dia, ma hadhihi ar-ruhul qabithah, roh siapakah yang buruk ini, yang busuk ini? Fa yaquluna fulan bin fulan, maka disebut dia ni fulan bin fulan dengan nama yang paling buruk yang dia pernah ada, sehingga sampai ke langit dunia, lalu minta untuk naik. Fala yuftah laha, tapi tidak dibuka kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW baca, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Maksudnya tidak terbuka bagi mereka, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidaklah mereka masuk ke dalam syurga sekalipun unta memasuki lubang jarum. Unta besar tuan-tuan, mana nak boleh masuk lubang jarum? Kalau unta masuk pun dia orang tak masuk syurga juga. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, lalu berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, uktubu kitabahu fi sijjin, catatlah buku amalan dia di dalam daftar sijjin. Thumma tatrah ruhuhu tarhan, dan campaklah, lalu dicampaklah rohnya itu dengan sekali campak. Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' wa takhatafuhu al-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Jadi Allah memperumpamakan siapa yang mensyirikkan dengan Allah seolah-olah ia telah dicampak daripada langit lalu diragut oleh burung-burung, ataupun dicampakkan oleh angin ke tempat yang paling jurang, maka ia pun dikembalikan rohnya ke jasadnya dan didatangi kepadanya dua orang malaikat, lalu mereka mendudukkannya. Lalu berkata kepadanya, siapakah Tuhan kamu? Maka dia pun berkata, la adri. Dia buat terkejut.
La adri, aku tak tahu. Ini kalau tuan-tuan ingat dulu kita duduk dengar lagu apa puisi Sakaratul Maut, kumpulan nada murni ke apa. Ini dengan bunyi guruh apa semua tu, kalau dengar tu lagi clear lah. Ni kalau siapa boleh masuk background ni lagi jelas. La adri fayaqulani lahu wa ma dinuk. Dia bertanya lagi, apakah agama kamu? Fayaqul, la adri. Dia pun kata lagi, apa dia? La adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi ba'atha fikum. Lalu ditanya lagi tentang Nabi SAW. Apakah pandangan kamu, apakah kata kamu terhadap Nabi yang telah diutuskan kepadamu ini? Dia mengatakan, la adri. Dia pun kata dia tak tahu lagi. Masih lagi terkejut dan tidak tahu. Lalu datanglah seruan daripada langit. Kadzaba abdi, telah berdusta hambaku. Fafrishu lahu min farishil jannah, min firashil jannah. Bentangkan baginya hamparan daripada hamparan neraka. Fafrishu lahu min farashin nar wa albisuhu minan nar, dan pakaikan dia daripada neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan buka satu pintu untuk dia kepada neraka. Wa yadkhulu alaihi min harriha wa sumumiha, lalu masuklah kepanasan neraka itu dan juga racun neraka itu. Wa yudhiq alaihi fi qabri, lalu disempitkan kuburnya. Hatta takhtalifa fihi adla, lalu tulang rusuknya jadi macam ni tuan-tuan. Ya, takhtalif ni macam ni. Bersilang tulang rusuk dia tu, dihimpit. Kita ni kalau kita buat macam ni pun dah tak selesa dah. Ini tak, memang kita tak boleh buat. Nak bagi bersilang tu tak boleh. Siapa nak rasa bagi jadi mati dalam keadaan kufur, duduk dalam kubur. Tengok macam mana rasa. Tapi tak hidup balik lah. Jadi na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita daripada azab kubur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, datang seorang lelaki muka yang buruk. Qabihus siyam, pakaian yang buruk. Muntinur rih, bau yang busuk. Wa yaqulu lahu, lalu orang ini pun kata, lelaki yang datang ni kata, abshir billadhi yasu'uka fa hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Maka bergembiralah engkau dengan apa yang telah engkau lakukan, dan inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Dia pun tanya, man anta, siapakah engkau? Fa yaqul, ana amaluka sayyi, aku adalah amalmu yang keji. Fa yaqul, rubbala taqumus sa'ah, rubbala taqumus sa'ah. Dia kata, janganlah berlaku hari kiamat, janganlah sekali-kali berlaku hari kiamat. Dia dah risau. Ke dalam kubur pun tak ni, nanti kat kiamat macam mana? Dia ingat balik yang dia tak beriman di dunia. Dia ingat balik dia tak tutup aurat di dunia. Dia ingat balik dia tak solat di dunia. Dia ingat balik keingkaran yang dia lakukan di dunia. Semuanya datang balik bertubi-tubi. Lalu dia mengharapkan janganlah berlakunya hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh ramai ulama-ulama hadis, disahihkan oleh ramai ulama. Kalau kita tengok hadis ini memang hadis masyhur dalam azab kubur ini. Jadi hadis ini telah berkata Nabi SAW tentang, telah bercerita Nabi SAW tentang perjalanan yang berbeza seorang mukmin dengan seorang kafir pada permulaan hari akhirat. Pada mula-mula dia nak menjadi ahlul akhirah, menjadi penghuni akhirat. Pada hari pertama dia berpisah daripada alam dunia.
Ini perjalanan yang jauh berbeza. Satu dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kerinduan pada hari kiamat. Satu lagi dengan penuh azab, dengan penuh penderitaan, kehinaan dan sangat-sangat ngeri akan berlakunya hari kiamat. Jadi ini perbezaan yang sangat ketara. Jadi kat dunia ni kena beza jugalah. Kalau nak beza di akhirat nanti, kat dunia ni kena beza. Berkata Al-Faqih Abu Ja'far, Abu Lais lah. Telah berkata Al-Faqih Abu Ja'far telah berkata, telah menyampaikan kepada kami Abul Qasim Ahmad bin Hamzah, telah berkata Muhammad bin Salamah, telah berkata Abu Ayyub, telah meriwayatkan Al-Qasim Ibn Al-Fadl Al-Huddani daripada Qatadah, daripada Qasamah bin Zuhair, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW, Innal mu'min idza ihtadara atathul malaikah bihariratun fiha misk. Bila orang mukmin wafat, orang mukmin meninggal, malaikat akan datang dengan sutra yang di dalamnya ada misk, ada kasturi. Wa min dhabairur rihan, dan juga daripada wangi-wangian daripada pokok raihan. Raihan ini lavender. Wa tasilu ruhuhu, dan mengalir ruhnya seperti mana sya'ratun minal ajin, macam mana ditarik rambut daripada tepung yang diuli. Tak nak tepung putus, tak nak rambut putus, tak nak tepung berserak. Wa yuqal ayyatuhan nafsul mutmainnah, lalu diseru kepadanya, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seruan ini pun kita dengar pun tenanglah, tak faham pun kita dengar tenanglah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha kepadanya dan kamu diredai. Ila rahmatillah, kepada Allah, kepada rahmat Allah, waridwanih, dan keridhaannya. Itu keadaan orang mukmin. Keadaan orang kafir pula, wa idza akhrajat ruhahu, ni bukan sambung kan. Wa idza akhrajat ruhahu, dan bila rohnya keluar, wa idza akhrajat ruhahu wada'at ala zalikal misk warrihan. Bila dah tercabut, dah roh dia ditarik macam rambut daripada tepung itu, lalu dia letakkan dengan kasturi dan juga lavender tadi. Wa tuwiyat alaihi alharirah, lalu dibalut dengan sutera. Wa ba'atha biha ila 'illiyin, lalu diutuskan ia ke 'illiyin. Wa annal kafir, ni baru kadang orang kafir, idza ihtadara atatul malaikah bimashi fihi jamrah. Didatangi dengan besi yang di dalam besi itu ada jamrah. Fatanzi'u ruhahu intiza'an syadidan, direntak kuat-kuat dia punya roh. Wa yuqalu laha, dan dikatakan, diserukan kepada dia, ayyatuhan nafsul khabisah ikhriji sakhitatan masqutan alaik. Bunyi pun dah tak tenang. Keluarlah engkau yang jiwa yang keji kepada kemurkaan, dalam keadaan engkau dimurkai ke atas engkau. Ila hawanillah, kepada kehinaan Allah, wa azabih, dan azabnya. Wa iza akhrajat ruhahu, bila dikeluarkan rohnya, wada'at ala tilka jamrah, dan diletakkan di atas jamrah itu, batu yang panas itu. Wa inna laka laha nashishan kanashishil ghilyan, macam bunyi benda mendidih. Wa yatwi 'alaiha al-masah, dan dibalut dengan masah ni tadi, kain kasar ni tadi, kain yang kasar, masah. Wa yadhhabu biha ila sijin, dan dibawa dia ke sijin. Ini jalan cerita yang sama, tetapi dengan istilah ataupun bahasa yang berbeza. Juga hadis sahih. Jadi inilah keadaan yang menunjukkan perbezaan antara orang mukmin dengan orang kafir.
Jadi diriwayatkan oleh Al-Faqih Abu Ja'far dengan sanadnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma telah mengatakan bahawa sesungguhnya mukmin iza wudi'a fil qabr yusi'a alaihi qabruhu 70 zira'an. Orang mukmin bila masuk dalam lubang kubur, kuburnya akan diluaskan 70 hasta lebar dan 70 hasta panjang. Wa tunshar alaihi riyahin, lalu diserakkan kepadanya bau wangian lavender. Wa yastur bil harirah, lalu dilapik dia dengan sutera. Fa in kana ma'ahu syai'un min al-Quran, sekiranya dia ada sedikit daripada Al-Quran, kafahu nuruh, lalu cukuplah baginya cahaya Al-Quran itu. Fa in lam yakun ja'ala lahu nurun mithlu syams fi qabrihi, sekiranya dia tidak menghafal Quran, maka akan diberikan kepadanya cahaya seperti matahari di dalam kuburnya. Wa yakunu mithlahu kamithil arus tanam, dia akan tidur seperti mana pengantin sedang tidur. Wala yuqidhuha illa ahabba ahliha ilaiha, dan tidak dibangunkan dia melainkan kecintaan keluarganya kepadanya. Fataqumu min naumiha ka'annaha lam tashba' min, dan dia bangun seolah-olah masih tak puas lagi tidur. Seronoknya tidurnya dalam kubur. Wa innal kafir, ini riwayat ni cerita siapa? Cerita Abdullah bin Amr. Cerita ni terputus dekat situ saja. Tapi Abdullah bin Amr nak dapat mana? Melainkan daripada apa yang dia pelajari daripada kibar sahabah ataupun daripada Nabi SAW. Wa innal kafir yadhiqu alaihi qabruh. Tapi orang kafir akan sempit kepadanya kuburnya hatta tadkhul adla'ahu fi jawfi, sehingga tulang rusuknya masuk ke dalam rongganya. Maknanya macam kita sebut tadi lah, berselisih. Wa yursilu alaihi hayyat, lalu dihantar kepadanya ular-ular kamsali a'naqil bukh, yang besar-besar. Fata'akulanna lahmuh, lalu ular-ular ni makan daging dia. Hatta la yadharunna ala 'azmihi lahma, sehingga kering, dah tak ada lagi dah daging dia, hingga tulang sahaja. Wa tursil alaihi syayatinu summun bukmun umyun, lalu dihantarkan kepadanya syaitan-syaitan yang buta, pekak dan tuli. Ma'ahum fatatis min hadid, yang datang dengan fatatis min hadid. Fatatis ni cemeti daripada besi. Yadribunahu biha, lalu dipukulkan dengannya, dipukul dia dengan cemeti besi ni. La yasma'una sawtahu fayarhamuhu, kerana mereka tak dengar suara dia, jadi mereka taklah nak kesian dekat dia. Wala yubsirunahu, dan mereka tak nampak dia, jadi mereka pun tak adalah rasa kesian ke dia. Wa ta'radu alaihin nar bukratan wa 'ashiya, dan didedahkan kepadanya neraka siang dan malam. Tuan-tuan, ini bukanlah kehidupan yang kita cinta. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, tapi kita duduk dalam kubur tu kita tak tahu sampai bila. Kita cuba bayangkan zaman tu Adam AS sampai zaman kita ni, kita pun tak tahu berapa ribu tahun. Ada yang kata 10,000 tahun, ada yang teka sampai berjuta tahun. Allah Ta'ala a'lam. Tapi kalau ikut Naqib al-Attas, paling-paling pun 10,000 tahun. Allah Ta'ala a'lam. Tak tahulah dia kira macam mana. Tapi kalau kita fikir macam tu, 10,000 tahun. Kita hidup ni, saya hidup 38 tahun. Kalau lah kita kata kena macam ni 38 tahun, tak hidup pun tak apa. Ini dia akan menghadapi orang kafir, orang yang tidak beriman dengan Allah akan hadapi sampai bila? Sampai hari akhirat. Cuba bayangkan pula macam mana orang mukmin. Kita nak kena sabar hidup kat dunia ni. Paling-paling pun 100 tahun, 110 tahun, 115 tahun untuk beriman dengan Allah, taat kepada Allah. Dan lepas tu kita akan diganjarkan daripada hari pertama kita masuk alam akhirat sampailah berlakunya hari kiamat. Kita akan diganda.
kita akan diganjarkan. Kita akan diberi ganjaran-ganjaran. Dan kesabaran kita itu akan dibalas. Amalan soleh akan datang menemani kita. Al-Quran akan menjadi cahaya dalam kubur kita. Ini semua akan berpanjangan sampai kita jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai kita dikumpulkan bersama dengan ahli keluarga kita tadi. Dan ahli keluarga yang sangat kita cintai, yang lebih kita sayangi. Jadi, ini adalah satu gambaran yang perlu dijadikan motivasi dan apa kita panggil ni, dorongan ataupun stres untuk kita terus buat amal soleh. Dan jangan kisah sangat pasal nak kena ada rumah, nak kena kereta besar. Ini semua keinginan. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tak perlu sampai nak kena buat riba, tak perlu sampai nak kena hutang sampai susah. Hidup sampai anak-anak tak boleh nak pergi pendidikan yang bagus. Sebab apa? Sebab nak kena kejar keinginan-keinginan duniawi ini. Dunia ini akan ditinggalkan. Tetapi yang akan kita pergi kepadanya dan menetap di sana adalah lubang kubur. Kemudiannya alam mahsyar. Kemudiannya hari akhirat, hari kiamat. Kemudian kita melihat bagaimana syurga yang dijanjikan untuk orang mukmin dan neraka yang dijanjikan untuk orang kafir. Itu yang kekal. Itulah nilai yang sebenar. Kita kena ulul himmah. Kita gadai dunia ini untuk akhirat. Tapi kalau kita boleh dapat kesenangan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tetapi yang paling penting wa fil akhirati hasanah tu. Dunia ni orang kafir pun dapat. Apa nak jealous? Jadi kalau orang mukmin dapat dunia, dia akan memanfaatkan akhirat. Tapi orang mukmin tidak sekali-kali orang mukmin ini menjadikan cinta dunia itu sehingga dia menggadaikan akhirat dia. Memang seronok tuan-tuan, duduk dalam rumah ada aircon, ada apa kelengkapan lengkap, ada kemewahan, bunyi air terjun buatan, semua tu seronok. Tetapi seronok itu hanya pada yang halal. Sekiranya membabitkan yang haram, maka kita sedang menjual akhirat kita untuk dunia. Dan itu adalah perniagaan yang sangat tidak untung. Jadi insya-Allah saya tak maulah menambah banyak. Al-Imam Al-Jalil Abu Lais kita ni Al-Ma'mum. Makmum pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi kita tak tambah lebih-lebih lah. Kita baca yang Syekh cerita, saya hurai dan saya rasa semua faham macam mana kita punya konsekuensi kita di alam barzakh. Apa sekuens dia. Kena tengok cabut nyawa pun dah beza. Dia hari ni istilah yang glamour ni antara dua darjat. Memang antara dua darjat. Orang mukmin, orang kafir tidak sama darjatnya. Siapa nak jadi VIP di akhirat nanti jadi orang mukmin. Siapa nak jadi marhain, bukan marhain pun, nak jadi apa hamba, bukan hamba. Nak jadi hamba ni kau kiri, hamba dunia dengan malaun yang duduk dalam neraka di akhirat nanti sangat-sangat berbeza. Jadi biarlah orang nak kata apa-apa kat kita di dunia ini, kita terima sahaja, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita melakukan sesuai dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Itulah kehidupan yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita diuji atas apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimat alhamdulillah qadar hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma arina haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Saya ucap terima kasih kepada host online Ustaz Adni dan host Dunia Maya ni Ustaz Ismail. Kerana saya tumpang pejabat dia ni. Dia pun tak boleh balik. Kita main menumpang sampai menyusahkan orang pun tak bagus juga tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah terima pengajian kita hari ini dalam asbab untuk kita mendapat nikmat-nikmat kubur
dan juga asbab untuk kita dihindarkan daripada azab-azab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.